Apabila negara dilanda banjir, kita perlu mengebeling tenaga pada peringkat awal lagi proaktif untuk keluarkan jalan penyelesaian jangka masa panjang. Yang kedua, apabila itu berlaku, put politics aside and work together. Sebab itu, saya terhutang budi kepada rakyat Malaysia. Terhutang budi kerana walaupun saya merupakan ahli parlimen bebas pada masa tersebut, dalam tempoh masa 3 minggu misi banjir, rakan-rakan kepimpinan muda berjaya mobilisasi dan rekrut 11,000 sukarelawan di seluruh Malaysia dan kerahkan mereka untuk bantu mangsa-mangsa banjir. Dan berjaya mengutip dana daripada lebih 62,000 rakyat Malaysia yang akhirnya jumlahnya mencecah 3.5 juta ringgit Malaysia untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Ini bukan kerana muda atau pimpinannya, tetapi kerana rakyat Malaysia melihat apabila ada kelompongan dan masalah, mereka tidak berdiam diri, tetapi mereka cepat bangkit, bantu dan jalan ke hadapan dan jalan tegak terus tanpa menunggu yang lain. Dan ini adalah budaya yang harus kita teruskan, di mana kita berlomba-lomba untuk lakukan kebaikan dan untuk berkhidmat kepada masyarakat di luar sana. Tetapi bantuan one-off tidak cukup. Lazimnya untuk kita adakan perubahan struktural, it must come from a whole of a nation approach. Sebab itu kalau kita lihat, sebelum ini ada perbincangan berkenaan keperluan untuk kita meminda atau memperkenalkan a Climate Change Act, Akta Perubahan Iklim. Tetapi selepas perubahan kerajaan, diam terus. Kenapa perkara ini penting? Kerana untuk kita pastikan kita dapat tangani isu banjir dengan baik, it must be included in the development budget. Dia bukan sekali setiap tahun kita runding-runding perkara sama. Tetapi plan jangka masa panjang, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Dan kerana bajetnya, belanjawan itu agak besar. Dan dengan adanya akta yang baru ini, lebih mudah untuk kita adakan salah satu sistem in which we can integrate all ministries untuk ambil isu perubahan iklim ini dengan lebih serius dan supaya kita lebih committed. Pada masa yang sama, kita juga perlu tangani isu-isu ekonomi yang mungkin kita dapat kebaikan dan nikmatnya pada jangka masa pendek, tetapi negara teruk terkesan. Mungkin ramai takut untuk bincangkan isu balak. It is a very big issue. Saya tahu ini isu besar kerana apabila saya di Pahang, saya dimaklumkan oleh rakan-rakan media pada peringkat awal Perdana Menteri akan turun ke kawasan ini yang penuh dengan lautan balak. Orang panggil banjir balak. Di kawasan-kawasan lain, mungkin air naik, barangan elektronik dan rumah hancur. Tetapi bagi perkampungan-perkampungan yang berdekatan dengan kawasan pembalakan, hancur, hilang terus. A concrete brick house, hilang. Kalau nak cakap gantikan RM5,000, RM10,000 takkan cukup. Ini rumah nenek moyang. Saya pergi jumpa, dah tak nampak rumah tersebut kerana yang datang bukan air, tapi air dengan balak-balak besar. Di kawasan itu saja 5 orang meninggal, mati. Bayangkan kalau keluarga kita bukan saja mati lemas, tersepit di tengah-tengah balak-balak besar datang ke depan kamu. It is unbelievably scary. Itu apa yang mereka lalui. Tetapi tidak ada keberanian iltizam politik. Ini bukan nak salahkan mana-mana parti atau kerajaan negeri. Sit down, set up a proper commission and inquiry dan dedahkan kepada Parlimen secara telus dan adil. Letakkan moratorium pembalakan sampai isu ini diselesaikan. Paksa peguam negara tolong. Paksa tokey-tokey balak ini untuk bayar ganti rugi, bukan RM1,000, bukan akhirnya orang turun beri RM500. Pay back for their houses. Their lives were destroyed. Satu rumah anggaran, pembayaran semula RM200 ke RM300,000. Sekejap, saya ada masa sikit saja. This is a very big issue. Sebab itu kalau kita tidak ada perubahan berskala besar, kita akan mungkin rasa beremosi sekali setiap tahun apabila kita dilanda banjir besar, tetapi selepas itu kita lupa semula. Sebab itu saya berharap perkara ini diambil dengan serius. Kedua,